bersempena kita dengan hari kebesaran Islam, hari agung dalam Islam berkaitan dengan hari Al-Isra wal Mi'raj. Kita sentuh Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Apa itu Al-Isra dan apa itu Al-Mi'raj? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'da. Allahumma nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir Masjid Al-Falah, seluruh ahli jawatan kuasa, para jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan yang dicurahkan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak, dengan nikmat-nikmat yang tidak terhingga, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mendakwa bahawa dia melalui dalam harinya tanpa ada nikmat pada diperolehinya. Jadi ini Allah, Tuhan yang Maha Rahman, yang kurniakan kepada seluruh makhluk ciptaannya, kerana Dia yang menciptanya, maka Dia beri rezeki kepadanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Sesiapa yang ingin segera merasai kemewahan, kenikmatan dunia sehingga dia lupa habuannya di akhirat, maka kami berikan. Dan ayat tersebut Allah Ta'ala firman setelah itu, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Unzur. Ayat setelah itu Allah Ta'ala berfirman, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik." Dalam dunia ni Allah cipta seluruh makhluk yang mana Allah
luaskan sifat Rahmannya kepada seluruh ciptaannya. Termasuk sifat Rahman tadi ini kepada makhluk yang ditaklifkan ke atasnya tetapi dia kufur. Rahman ini curah nikmat yang begitu banyak. Rahman ini dicurahkan nikmat yang mana Allah Ta'ala letakkan di atas muka bumi ini sunnatul hayah, sunnah kehidupan, yang seseorang itu apabila mengambilnya dapat. Dia usaha ke atas perkara itu akan dapat. Sama ada orang tadi ni beriman ataupun tidak. Jadi Allah Ta'ala sebut kullan numiddu, dua jenis orang yang ditaklifkan ke atas mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasul yang diutuskan sallallahu alaihi wasallam, alaihimus salatu wassalam, dan untuk taat terhadap syariat yang disyariatkan ke atas mereka. Maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka numiddu haula'i wa haula'i, iaitu kelompok yang beriman dan kelompok yang kufur, min ata'i rabbik, daripada pemberian Tuhan. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tidaklah pemberian Tuhan ini terhalang kepada siapa-siapa, tidak, di atas muka bumi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat tersebut sesuai dengan fahaman kita. A'akhluqu khalqan wa lam arzuquhu, adakah aku cipta satu ciptaan tapi aku tak beri makan kat dia, rezeki kat dia? Faham. Jadi adakah aku cipta manusia, cipta binatang, lembu, keldai dan sebagainya, aku cipta, lepas tu aku tak bagi makan? Tidak. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, tidak ada halangan ataupun terhalang rezeki kepada orang yang Allah Ta'ala cipta ataupun makhluk yang dicipta. Semua dikurniakan rezeki. Akan tetapi di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Tuhan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina, ketika mana Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbi, Tuhanku, ij'al hadha baladan amina, jadikan balad ini, negeri ini, amina, aman, dari sebarang kegelisahan, dari sebarang peperangan, dari sebarang apa-apa bentuk kemudaratan. Mana negeri tersebut? Makkah Al-Mukarramah. Warzuq ahlahu, dan kurniakanlah rezeki kepada penduduknya, minas thamarat, daripada kurniaan yang banyak, buah-buahan, tanam-tanaman, pakaian, rumah-rumah dan sebagainya. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini seolah-olah macam Nabi Ibrahim inginkan kurniaan tersebut kepada mereka yang hanya beriman kepada Allah dan hari akhirat sahaja. Manakala yang kufur, Nabi Ibrahim tak nak. Tetapi Allah balas doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala wa man kafara, dan orang yang kufur,
فأمتعه قليلا. Mereka akan juga dapat merasai nikmat tersebut. Di sini kufur ini ada dua. Saya kita sebut. Jadi orang yang kufur akan dapat merasai nikmat yang aku akan curahkan, hujani negeri Makkah. Makkah kan orang kafir tak boleh masuk. Tapi Allah Ta'ala sebut ini, qala wa man kathara. Dan orang yang kufur akan merasai nikmat curahan rezeki di negeri tersebut. Kata para ulama tafsirkan bahawa Mekah dikurniakan rezeki yang luas dan akan dapat tempias kemewahan tadi ini, nikmat-nikmat tersebut di sekeliling dia. Termasuklah negeri-negeri yang sekeliling Mekah, yang hampir dengan Mekah. Maksud dia tanah Hijaz seluruhnya. Jadi Allah Ta'ala sebut sini orang yang kufur dapat. Cuma mereka akan dapat merasai nikmat tersebut qalila, sedikit. Apa maksud sedikit? Bukan dapat, orang beriman dapat 10 rial, orang tak beriman dapat 1 rial, tidak. Sedikit di sini membawa makna ketika hayat mereka di dunia. Itu qalilan. Apabila mereka bertemu dengan Tuhan mereka, thumma attarruhu ila azabin nar. Maka kemudian kami akan heret mereka, dihomban masuk ke dalam api neraka, wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali terhadap orang-orang yang kufur. Jadi ini nikmat yang Allah berikan ke atas muka dunia ini, muka bumi ini, semua dapat. Ini Rahman, sifat Rahman Allah kepada seluruh makhluk ciptaan. Tak kira orang ke, lembu ke, semua dapat. Cuma bezanya di sisi Allah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang menyerah dirinya menjadi muslim, haqqu muslimin, yang mana benar-benar Islam, menyerah diri kepada Allah Ta'ala, menjadi hamba yang benar-benar menyerah kepada Tuhannya, iaitu kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersempena kita dengan hari kebesaran Islam, hari agung dalam Islam, berkaitan dengan hari Al-Isra wal Mi'raj. Kita sentuh Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Apa itu Al-Isra dan apa itu Al-Mi'raj? Berkata Al-Doktor Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bila sebut Syekh Al-Ghazali ini bukanlah Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali ini Hujjatul Islam. Imam Al-Hujjatul Islam daripada kurun sebelum kita, sebelum 1000 Hijrah dan ke atas. Jadi Muhammad Al-Ghazali, Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang Syekhul Azhar dalam fiqh sirah. Apa dia kata? Beliau kata yaqsudu bil Isra. Makna Isra ni dipanggil ar-rihlatul ajibatu, sebuah rihlah, perjalanan yang luar biasa, allati bada'at min al-masjidil haram bi Makkah ila al-masjidil aqsa bil Quds, iaitu sebuah perjalanan yang luar biasa
yang mana perjalanan tersebut bermula dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Baitul Maqdis. Kenapa nama Al-Aqsa? Dinamakan Al-Aqsa kerana jauhnya masjid tersebut dengan Masjid Al-Haram. Dan Nabi SAW ketika mana bersabda dalam sebuah hadis mengenai Masjid An-Nabawi Al-Sharif, Nabi SAW seolah-olah mengatakan, mengisyaratkan bahawa hunak di sana Masjid Al-Aqsa, iaitu masjid yang jauh dari Masjidil Haram Mekah, manakala masjidi, masjid aku ini adalah Masjid Al-Adna, iaitu masjid yang hampir dengan Masjidil Haram. Masjid Aqsa jauh. Maka manakala Masjid Nabawi, Masjid Al-Adna, iaitu masjid yang hampir dengan Masjidil Haram. Taklah hampir tu bukan jalan kaki seminit 2 sampai, jadi dekat berbanding Masjid Al-Aqsa di Palestin. Jadi ini dia sebut yang dikehendaki dengan Isra' tadi ni, maknanya iaitu satu rihlah yang luar biasa bermula daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Itu dipanggil Al-Isra'. Itu Isra'. Selesai di situ. Manakala yang dimaksudkan dengan Al-Mi'raj, ma'aqiba hadhihi ar-rihlah, apa yang setelah itu. Isra' tadi Masjid Haram, Masjid Aqsa, yang mana setelah itu dipanggil Al-Mi'raj. Mi'raj ni araja, naik. Naik ke mana? Min irtifa'i fi tabaqi as-samawat hatta al-wusula ila mustawa tanqati'u 'indahu ulumul khalaiq. Yang dikatakan Mi'raj ini setelah berlaku Isra' tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka setelah itu, proses setelah itu ataupun berlaku peristiwa setelah itu dipanggil Al-Mi'raj, yang mana berlaku naik Nabi SAW dari apa? Daripada Masjid Al-Aqsa ke langit dunia dan ke tingkatan-tingkatan langit. Sehingga sampai ke suatu mustawa. Mustawa ini satu tingkatan yang mana tingkatan tersebut tanqati'u ulumul khalaiq, terputusnya pengetahuan makhluk. Makhluk tak dapat nak imaginasi. Tingkatan tersebut ni makhluk tak boleh dapat bayang. Dia sebut tanqati'u ulumul khalaiq. Kalau dikaji tak akan dapat. Ini dia panggil Mi'raj. Dr. Al-Ghazali sebut, Syekh Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, wala ya'rifu kunhahu ahadun. Apa maksud kunha? Kunha ni suatu bahasa balaghah dalam bahasa Arab, yang mana tidak tahu apa dia itu maksud, apa dia itu mustawa tersebut. Kunha. Dia sebut kunhahu ni benda yang tak tahulah. Seorang pun tak boleh nak sembang, nak sebut apakah mustawa tersebut. Hatta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun menceritakan perkara tersebut kepada sahabat, Nabi SAW pun tak boleh nak sebut. Itu kunhahu.
Jadi itu Mi'raj. Dan Mi'raj juga dia panggil thummal aubah. Kemudian sekembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Mi'raj ba'da dhalika ila al-Masjidil Haram di Makkah. Jadi itulah dipanggil perjalanan Mi'raj. Jadi bila Nabi SAW bermula dari Masjidil Aqsa naik ke tingkatan yang tidak sampai pengetahuan semua makhluk dan turun kembali sampailah Nabi SAW sampai ke Masjidil Haram. Itu dipanggil perjalanan Mi'raj. Wa qad asyara al-Quran. Al-Quran telah mengisyaratkan kedua-dua rihlah tersebut dalam surah yang berbeza. Yang pertama disebut dalam surah Al-Isra. Perjalanan Al-Isra dengan hikmah dia. Apa Allah Ta'ala sebut? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ini hikmah dia. Kami menjalankan Maha Suci Tuhan, Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya lailan. Di sini dia sebut lailan, iaitu pada waktu malam, minal masjidil haram. Kerana al-asra, asra ni, kalimat isra ni boleh jadi waktu siang, tetapi masyhurnya malam. Asra. Dan Allah Ta'ala sebut di sini lailan, pada malam hari. Daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini Allah Ta'ala sebut. Hikmah dia perjalanan ini. Apa tujuan? Hikmah dia linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, untuk kami perlihatkan kepadanya, iaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, hamba kami. Allah Ta'ala declarekan Nabi ini sebagai hamba Allah. Jadi melihat hikmah dia untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, pemerintahan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Jadi ini hikmah berlakunya perjalanan Isra. Manakala dalam surah yang lain, iaitu dalam surah An-Najm, Allah Ta'ala berfirman kisah Al-Mi'raj. Dan kisah Mi'raj ini apa dia? Allah Ta'ala sebut perjalanan Mi'raj dan thamarah. Apa thamarah? Hasil. Apa yang Nabi SAW dapat? Tadi hikmah. Hikmah nak tunjuk tanda kebesaran, kekuasaan dan sebagainya. Mi'raj ini hasil, maksud dapat. Memang benda tadi ni real dapat. Bukan sembang. Memang reality. Nabi SAW dapat hasil, lihat kekuasaan, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala firman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Sesungguhnya ra'ahu, Nabi SAW melihat nazlatan ukhra, sekali lagi. Lihat apa dia? Jibril alaihi salam dalam bentuk yang asal. Kali pertama ketika mana di Hira, Ghar Hira, Gua Hira, Nabi SAW lihat Jibril alaihi salam dalam rupa yang asal. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Jadi Nabi SAW dapat lihat Jibril dengan rupa yang asal pada sidrah al-muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi
Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam bentuk rupa yang asal di Sidratul Muntaha. Kita tak cerita apa itu Sidratul Muntaha. Sebuah pohon yang besar. Indaha Jannatul Ma'wa. Nabi SAW melihat juga Jibril di sisi syurga yang mana syurga ini menjadi tempat kembalinya anak Adam. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. Dan ketika situasi itu, baginda Nabi SAW di sisi Sidratul Muntaha ini diliputi dengan makhluk-makhluk yang luar biasa. Makhluk-makhluk yang tak ada kat dunia ni. Yang tidak terhingga banyaknya. Jadi Nabi SAW diliputi oleh makhluk-makhluk. Ini Nabi SAW dapat rasa benda ni. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Nabi SAW tidak ma zaghal basar, tidak terlepas. Maksudnya tidak terlepas pandang. Maksudnya pandang benar dan tagha wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Maksudnya Nabi SAW melihat dengan betul-betul lihat, tetapi tidak melampaui batas. Dan Nabi SAW ingat apa yang Nabi SAW lihat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi sesungguhnya dia, iaitu baginda Nabi SAW, benar-benar melihat min ayati rabbihi al-kubra, sebahagian besar dari sebesar-besar tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Ini samarah, hasil daripada dua perjalanan tadi. Jadi ayat 2 tadi, illah Isra', penjelasan Isra' tadi ini, apa yang ingin daripada Isra'. Ayat tadi ini ingin menerangkan kepada kita bahawa Allah menginginkan kepada hambanya, iaitu baginda Nabi SAW, untuk memperlihatkan sebahagian tanda kebesarannya. Setelah mana baginda SAW dicemooh, diganggu dakwahnya oleh Quraisy, yang Quraisy tadi ini memang adik-beradik Nabi SAW, bukan orang lain pun. Dan harapan baginda Nabi SAW, kalaulah Quraisy tak boleh nak terima Islam, mengharapkan kabilah yang lain. Apabila datang sampai ke sana, mereka melayani dengan layanan yang tak wajar, bukan sifat orang Arab. Sedangkan mereka adalah orang Arab yang masyhur dengan melayani tetamu dengan layanan yang baik. Apabila pulang baginda Nabi SAW ke Mekah, jadi Allah Ta'ala uji dengan faqd, iaitu hilangnya waziratuhu, iaitu orang yang selalu memberi sokongan, memberi kekuatan kepada baginda Nabi SAW, iaitu isterinya yang tercinta, Khadijah radhiyallahu anha. Dalam tempoh yang singkat juga, orang, iaitu bapa saudaranya sebagai ketua Mekah, yang mana jadi perantaraan orang Mekah ni tak boleh nak halang, sebab ada ketua ni yang beri sokongan, tiba-tiba meninggal dunia. Jadi dia panggil ayyam al-huzn, hari sedih baginda Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala bawa baginda Nabi SAW dengan perjalanan ini. Perjalanan ini disebut dalam kitab, kebanyakan kitab yang menerangkan tentang Isra', bukanlah sebab sedih mati tadi,
Akan tetapi Nabi SAW menaruh harapan bahawa, ya Allah, aku tak mau agama Islam ini terhenti. Itu menjadi kesedihan. Aku ingin melihat berkembangnya agama ini ke seluruh pelosok dunia. Itu menjadi satu kesedihan. Jadi Allah Ta'ala ingin memberi kekuatan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala membawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perjalanan pembawaan yang luar biasa, tidak pernah berlaku sebelum, ketika itu dan selepasnya, kecuali kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khassah. Jadi itu ayat Al-Isra. Allah Ta'ala nak terangkan. Manakala ayat Al-Mi'raj menjelaskan perjalanan tersebut, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasul alaihi salatu wassalam syahida bil fi'al, benar-benar menyaksikan kebesaran Allah. Bukan kata mimpi, tidak. Dan ini benar-benar jadi. Syahida bil fi'al ba'd hadhihi al-ayat, sebahagian besar daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khulasah, iaitu ringkasan pun panjang. Jadi ringkasan kisah Isra dan Mi'raj ini berlaku sekitar ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'an. Ittaja' ni apa dia? Baring. Baring kat mana? Baring dekat di sisi Masjidil Haram. Muttaji'an. Sebab Nabi SAW ni, kalau kita tengok ketika mana dakwah baginda Nabi SAW, Nabi SAW pada malam hari Nabi SAW akan datang di Masjidil Haram, akan melakukan ibadah solat. Solat ini adalah amalan para anbiya. Solat amalan para anbiya. Bermula dengan qiyam, takbiratul ula, takbiratul ihram sampai salam. Ini amalan para anbiya. Semua para anbiya melakukan ibadah solat. Dan Allah Ta'ala mulia umat akhir zaman beri solat. Kita ni mulia. Umat terdahulu mana solat? Umat dulu tidak solat. Umat Nabi SAW Allah Ta'ala mulia bagi solat. Dalam kitab yang dikarang oleh, dia tak sebut kitab, dia sebut Rasail. Rasail ni risalah yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Banyak risalah dia panggil Rasail. Tak silap risalah yang ke-9, Imam As-Suyuti menulis risalah tersebut berjudul Itmamun Ni'mah. Itmamun Ni'mah bi khasa'isil Islam bi hadhil ummah. Kesempurnaan nikmat berkaitan dengan khusus agama Islam ini kepada umat ini, umat akhir zaman. Jadi umat akhir zaman ini Allah Ta'ala declarekan bahawa Islam agama kamu. Manakala umat terdahulu, selain para anbiya, umat terdahulu agama mereka tidak declare sebagai Islam. Kalau kita tengok orang Yahudi, agama dia disandarkan kepada Yahuda. Orang Kristian, agama dia disandar kepada Nasara ataupun Masih. Jadi itu agama mereka. Mereka tidak dideklar sebagai Islam. Yahudi tidak dideklar sebagai Islam. Jadi mereka ni bukanlah agama Islam. Tetapi mereka, syariat mereka ini wajib mentauhidkan Allah, beriman kepada Rasul mereka. Sebab tu mereka tak kenal Islam. Oleh kerana itu, ketika mana Nabi SAW menghantar surat kepada mana-mana raja, tak kiralah raja tadi ni dalam kalangan ahli kitab ataupun tidak, Nabi SAW kata apa? Aslim taslah. Masuk Islam,
kamu selamat. Orang ahli kitab kata kami pun Islam, tidak. Jadi menunjukkan bahawa Islam ini khusus agama umat akhir zaman. Kerana apa? Orang dulu tak solat, kita solat. Amalan para anbiya, solat. Umat dulu apabila dibangkit di hari kiamat, yang beriman mereka akan bangun dengan satu cahaya. Allah Ta'ala pilih. Para anbiya Allah Ta'ala akan bangun dengan dua cahaya. Umat akhir zaman Allah bangun dengan dua cahaya. Allah Ta'ala mulia umat akhir zaman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Innal ladhina amanu wal-ladhina hadu wal-nasara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dalam kalangan umat Islam kita. Wal-ladhina hadu, dan orang Yahudi. Wal-nasara, dan orang Nasrani, Kristian. Kalau kita tengok dalam Mu'jam Arab, ditranslate Nasrani, Kristian. Tapi Kristian yang dimasukkan ini bukan disandarkan kepada Kristiani itu, bukan. Tetapi dikenali Kristian. Tidak ada apa lagi. Al-Hawariyun, mereka adalah Nasrani dan Masihi. Mereka kumpul dua. Mereka adalah bantu baginda Isa alaihissalam dan mereka adalah Masihi, iaitu beragama Kristian. Manakala sebut Masihi, contoh kita jumpa kalau kita pergi ke Mesir. Mesir ni orang Kristian dia cakap Arab. Ada orang Mesir. Kita kata, anta Muslim? La, ana Masihi. Aku ni Kristian. Jadi kalau sebut Masihi, hanya sekadar atba', pengikut. Tetapi kalau sebut Nasrani, dia adalah atba', dia adalah ansar. Pembantu. Membantu Nabi Isa dan dia pengikut Nabi Isa. Itu dua. Jadi, ini yang disebut dalam risalah. Jadi Allah Ta'ala sebut tadi ni, orang yang Islam beriman, orang Yahudi beriman. Ada orang Islam, orang Yahudi dan orang Kristian. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, bagi mereka ganjaran di sisi Tuhan mereka. Maksud dia orang Yahudi, Allah Ta'ala declare sendiri Yahudi, bukan Islam. Kristian, bukan Islam. Jadi bila mereka ini beriman, maka mereka akan dapat ganjaran di sisi Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ini tidak ada kebimbangan ke atas mereka dan tidak berduka cita pada hari akhirat. Cuma apabila setelah bi'tsatun Nabi, setelah Nabi SAW dideklar sebagai Rasul, maka time tu tidak lagi ada istilah Yahudi. Orang Yahudi kena masuk Islam. Orang Kristian kena masuk Islam. Dia pun tak boleh nak kata, kami nak kekal dalam agama kami, tetapi kami nak beriman pada Allah, nak buat baik. Tak boleh. Memang wajib kena beriman dengan Nabi SAW. Kerana khatimul anbiya, khatimul syariah, penutup syariat yang lain. Jadi kena beriman. Masa itulah baru dideklar Islam. Sebab tu Allah Ta'ala turun ayat setelah itu, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Sesiapa yang mengharap kejayaannya dengan agama selain Islam, maka tidak diterima. Tak diterima. Jadi ayat ini turun setelah bi'tsatun Nabi. Setelah mana wajib semua orang beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang Yahudi ahli kitab hebat mana pun, orang Kristian yang hebat mana pun ahli kitab, walaupun dia baik, dia tetap kena beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita pernah sebut tentang cerita Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika mana beliau mencari kebenaran, jalan, jumpa dia khidmat kepada paderi Kristian, yang mana pada ni benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi bila nak meninggal dunia, jadi dia kata ada orang baik macam kamu lagi, dia kata ada kawan aku seorang lagi. Nak meninggal dunia, dia kata ada. Sampai yang terakhir dia kata tak ada dah orang macam kami.
Tidak ada lagi yang benar-benar beriman tanpa tahrif. Maksudnya tidak ubah suai agama Nabi Isa. Tetapi ada satu tempat nanti, satu masa akan diutus seorang Rasul. Nampak tak? Di sini dia beriman. Dia ingin beriman. Kalau Rasul itu, dia jumpa, dia akan beriman. Waraqah bin Naufal, sebahagian dari ahli kitab. Datangnya Nabi SAW, dia tengok, dia kata apa? Hadha namusun. Ini sejenis yang datang kepada Musa alaihi salam. Waraqah buat apa? Beriman dengan Nabi SAW. Ini ahli kitab yang tidak tahrif. Jadi nak sebut di sini bahawa Waraqah tadi ni asal bukan Islam. Jadi Islam adalah khassah. Ini pendapat yang paling rajih. Khassah pada umat akhir zaman. Manakala para anbiya mereka semua Muslim. Semua Islam. Para anbiya semua adalah Islam agama mereka. Jadi berlakunya ringkasan perjalanan Isra dan Mi'raj ketika mana Nabi SAW mutaji'an, iaitu berbaring di Masjidil Haram. Fa'atahu Jibril, datang Jibril alaihi salam. Fa'akhrajahu minal masjid. Jibril alaihi salam mengeluarkan, iaitu keluarkan Nabi SAW daripada Masjidil Haram. Fa'arkabahu al-buraqa. Jadi Nabi Jibril AS membawa Nabi SAW naik buraq. Fa'ata baital muqaddas hunak. Jadi mereka berdua ni datang ke Baitul Maqdis. Maka Jibril tak naik lah. Maka Jibril tak perlu. Jadi sampai dekat Baitul Maqdis, di sanalah berlaku ijtima' bil anbiya, berlaku berkumpulnya Nabi SAW dengan para anbiya yang lain. Ini ringkasan, bukan kata Nabi SAW jumpa para anbiya dulu. Di sini dia akan sebut. Jadi di sana di Masjid Al-Aqsa berlakunya perkumpulan baginda Nabi SAW dengan para anbiya. Dia kata para anbiya ni ramai. Rasul yang wajib kita beriman adalah 25. Tetapi para anbiya ni banyak. Ribuan para anbiya. Ribu. Nabi SAW berjumpa dengan semua. Jadi di sanalah berlakunya Nabi SAW solat menjadi imam kepada mereka. Dan di sanalah bermulanya araj. Urija bihi ila samawat. Iaitu di sanalah bermulanya berlakunya mi'raj. Itu Nabi SAW naik. Jadi setiap langit fastaftahaha Jibril wahidatan fawahidatan. Jadi langit dunia Jibril alaihissalam mohon orang yang jaga ni, makhluk yang jaga tadi ni untuk buka, maka buka, naik. Dari situ naik langit pertama, mohon dia buka, maka terbuka. Nak buka, nak masuk ni bukannya senang. Kan macam kita lah. Pergi negara orang. Azan. Okey, kita beri laluan untuk azan. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril alaihi salam. Yang mana kita sebut tadi berlaku perjalanan Isra'. Maka apabila sesampai baginda Nabi SAW di Masjid Al-Aqsa, di sana disebut oleh Imam Ibnu Katsir secara ringkas tetapi detail. Disebut talkhisan daqiqan. Ringkas tapi detail daripada apa yang beliau dapat korek faham, atau dapat mengambil manfaat yang beliau jumpa di dalam Al-Quran dan
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kisah Isra dan Mi'raj tadi, yang mana pendapat ini jauh daripada pandangan ataupun aqwal-aqwal yang banyak perbezaan ataupun pandangan-pandangan yang banyak. Ini dia panggil qaribun ila shawab, hampir kepada betul. Kan? Apa dia sebut? Wal haqqu annahu alaihi salatu wassalam. Kan? Sebenarnya yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usriya bihi, dibawa oleh Jibril alaihi salam dari Makkah ke Al-Aqsa di Al-Quds, yaqadatan, secara jaga, celak, sedar. La manama, bukan tidur. Dan memang benar menaiki buraq. Memang benar menaiki buraq. Beliau mengatakan bahawa apabila sampainya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu Masjid Al-Aqsa, rabata dabbah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat. Ini menunjukkan apa? Sifat tawakal yang sahih. Mengikat buraq tadi ini di sisi pintu Masjid Al-Aqsa. Wa dakhalahu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fasalla fi qiblatihi tahiyyatal masjid raka'atain. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat tahiyat masjid, mengarah kiblat Masjid Aqsa, 2 rakaat. Selesai. Bila selesai, masa itu berlaku proses Mi'raj. Ini nak naik dah ni. Tadi Isra, ni berlaku proses Mi'raj. Thumma utiya bil Mi'raj. Wa huwa, disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir, kasullam dhu darajin. Jadi Mi'raj ini gambaran yang dicerita oleh baginda Nabi SAW, bahawa Mi'raj ini gambaran dia macam tangga. Macam mana tak tahulah. Jadi macam tangga yang dia ada tangga yang banyak, tinggi. Ini disebut yarqa fiha, yang mana boleh naik dengan tangga tersebut. Yang tu ya Nabi SAW sebut, fasa'ada fihi ila as-sama'i dunya, maka di laluan tersebut baginda Nabi SAW melakukan sa'ud. Sa'ud ini naiklah. Jadi berlakunya naik, departure. Kalau kita naik flight pun disebut sa'ud juga, naik. Berlakunya naik sampai ke langit dunia. Kemudian berlaku juga kenaikan kepada baki ataupun kepada langit-langit yang seterusnya. Yang kita sebut tadi ini, setiap langit bila sampai Jibril alaihi salam adalah orang yang bawa. Maksud dia kena ada pengiring. Supaya yang boleh komunikasi siapa dia? Orang yang kenal. Siapa dia yang kenal? Penduduk langit, Jibril alaihi salam. Penghulu Sayyidul Malaikah. Mesti orang kenal. Jadi bila naik, ditanya, man ma'ak? Siapa bersama kamu? Jibril AS, Muhammad. Maka mereka buka, naik. Begitu juga berlaku langit kedua, langit ketiga, langit keempat dan seterusnya. Di sana berlaku liqa, pertemuan baginda Nabi SAW dengan qaribu as-sama, iaitu orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang ada di langit. Mereka ini datang berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Di sini satu message yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada baginda Nabi SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kalaulah penduduk dunia tadi berlaku jafa terhadap kamu, mereka ni tak mau ambil pot
dengan kamu, tak mau tak menghiraukan dakwah kamu, mereka ini tak nak bantu kamu, maka penduduk langit ini sentiasa menanti kedatangan kamu. Jadi penduduk langit ini berbondong-bondong melihat kedatangan Nabi SAW. Dia adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekalian makhluk yang lain. Jadi muqarribus sama datang. Kemudian pada setiap langit-langit tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ikhwan, saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan para anbiya. Ini pun berdasarkan hasabu manazilihim wa darajatihim. Sesuai dengan kedudukan para anbiya masing-masing. Langit pertama sahabat dia, langit kedua sahabat dia, langit ketiga sahabat dia, langit keempat sahabat dia, sampai langit ketujuh. Di sana ada Abul Anbiya. Sahabat dia Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Abul Bashar sahabat dia, Nabi Adam alaihi salam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam berada pada langit yang ketujuh. Dia kata Allah kat langit. Nabi SAW tak jumpa Allah di langit. Jadi di langit ini, pada langit yang ketujuh, bertemu dengan Abul Anbiya. Jadi sampailah dah selesai di langit-langit tadi ini, ada sebut hattan taha, sampailah satu tempat ataupun satu tingkatan, dia panggil hattan taha ila mustawa, sampai satu tempat yasma'u fihi sarifal aqlam. Jadi Nabi SAW sampai satu tahap yang mana mengatasi langit tadi ni, Nabi SAW terdengar sarifal aqlam. Apa itu sarifal aqlam? Goresan pena. Kama huwa kain. Seperti mana sedia dia. Allah Ta'ala cipta goresan pena. Apa pena? Menulis takdir seluruh makhluk Allah. Dengar bunyi. Macam mana wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Nabi SAW dengar yang tu. Subhanallah. Jadi disebut Nabi SAW ini apabila naik ke langit demi langit, kemudian sampai Sidratul Muntaha, sampailah yang kita sebut dalam ayat Quran tadi, fa ghasyiyaha ma ghasyiyaha min amrillah. Nabi SAW diliputi oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang luar biasa. Sehingga baginda Nabi SAW pada sampai tahap Sidratul Muntaha, Nabi SAW diperlihat Jibril dalam bentuk rupa paras yang asal. Yang mana di situ nampak real. Nabi SAW tengok betul. Nabi SAW tengok dah dekat dunia, tapi tengok dalam keadaan bimbang, cemas. Tetapi di sana sebagai sohbah, kawan karib, kawan yang rapat, teman, bahkan hubb, kawan yang saling cinta mencintai. Cinta ni bukan dekat orang perempuan saja, orang lelaki pun boleh cinta. Sebab tu kita bila jumpa orang yang kita sayang dalam kalangan lelaki, kita kata uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah. Orang mukmin ini memang digalakkan untuk cinta saudaranya kerana Allah. Kalau kita di negara Arab, bila kita ni berbaik dengan orang lain, bila dia orang tengok kita, dia kata wallahi uhibbuka fillah, aku cinta kamu kepada Allah. Kita jawab apa? Ahabbakallah alladhi ahbabtumuni fih. Semoga Allah Ta'ala balas cinta kamu ni terhadap aku. Jadi kita balas. Jadi Nabi SAW lihat Jibril memiliki 700 sayap. Yang mana satu sayap kalau dibuka akan menutupi ufuk seluruhnya. Satu sayap Jibril alaihi salam. Itu 700 sayap. Besar. Jadi Nabi SAW ni, Allah Subhanahu wa ta'ala,
dia sebut linuriyahu min ayatina. Kalaulah disebut dengan perkataan liyara ayati rabbih, kalau disebut untuk dia lihat, liyara untuk dia lihat, linuriya untuk kami memperlihatkan. Beza ayat bahasa Arab. Linuriya untuk kami memperlihatkan. Kalau liyara, maka Nabi SAW tak akan boleh sampai tahap tersebut. Sebab apa? Bila liyara, lihat dengan panca indera kita ni, dalam keadaan kita ni adalah orang yang normal. Tetapi kalau linuriyahu, Allah Ta'ala zujja bihi fin nur. Maksud Allah Ta'ala campurkan Nabi SAW ni dengan cahaya. Yang mana cahaya yang ada pada Nabi SAW ketika itu mengatasi cahaya seluruh makhluk. Mengatasi cahaya seluruh makhluk. Oleh kerana itu sampai maqam kedudukan baginda Nabi SAW ketika mustawa yang paling tinggi. Dalam riwayat yang disebut di sini bahawa annahu lamma waqafa Jibril alaihi salam, ketika mana Nabi Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam berdiri sampai pada satu tempat yang paling tinggi, Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi mithli hadzal maqam yatrukul khalilu khalilahu. Pada tempat ini, pada tempat macam ni kah berlakunya perpisahan, ataupun adakah orang yang dia cinta itu akan meninggal kekasihnya bersendirian? Nabi SAW berkata kepada Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril pun menjawab, in tajawaztu ihtaraqtu bin nar. Kalau aku langkah satu tapak, maka aku akan terbakar. Itu Jibril kata. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan cinta yang berpaut, ya Jibril, wahai Jibril, hal laka min hajatin ila rabbik. Ini sampai kedudukan ya. Kita nak imajinasi macam mana. Jadi Nabi SAW berkata, wahai Jibril, hal laka min hajatin ila rabbik, ada apa-apa hajatkah kamu nak sampaikan, aku nak sampaikan kepada Tuhan kamu? Subhanallah. Keadaan tu macam mana? Sedangkan Jibril pun tak pernah berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua perantaraan. Kamu nak apa-apa ke aku nak jumpa Tuhan ni? Kita dah recommend apa-apa. Apa kata Jibril? Ya Muhammad. Jibril jawab, ya Muhammad, salillah, mintalah dekat Allah. Salillah azza wa jal, mintalah kepada Allah azza wa jal, an absuta janahi, supaya aku dapat meluaskan sayapku ala sirati, di atas titian sirat, li ummatika, untuk umat kamu. Ini Jibril sayang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun sayang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringat Jibril kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Tuhanmu untuk aku dapat luaskan sayapku, lebarkan sayapku di atas sirat, untuk umat kamu nak melintasi sirat. Subhanallah. Hatta yujawizu alaih, sehingga mereka mampu jalan atas sayap aku tadi ni, menyeberangi, sehingga mereka mampu menyeberangi sirat tadi atas sayap aku. Subhanallah. Ini jasa Jibril kepada umat, kepada kita. Alaihi salam. Subhanallah. Ini permintaan, berlaku dialog yang terakhir sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rabbul Izzah. Jadi Nabi SAW pun naik. Apabila naik ke mustawa yang lebih tinggi, yang mana di sana itu
yang disebut tadi oleh Dr. Al-Ghazali, la ya'rifu kunhahu ahadun. Apa atas tu tak tahu dah. Tak ada orang tahu. Ini mengatasi Sidratul Muntaha. Kan? Dan istimewanya baginda Nabi SAW naik dengan apa? Tidak ada mana-mana yang lekat kat badan Nabi SAW ni diminta untuk tanggal. Hatta kasut baginda Nabi SAW pun dibawa naik ke atas. Subhanallah. Ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan Musa alaihi salam untuk naik ke Tur Saina, Allah Ta'ala kata apa? Fakhla'na alaik. Tanggal capal kamu. Tanggal kasut kamu. Kamu naik tanpa kasut. Tetapi baginda Nabi SAW naik di mustawa yang paling tinggi dengan capal baginda Nabi SAW. Dan capal baginda Nabi SAW ini mengatasi seluruh makhluk. Itu mulianya. Sebab tu orang buat capal tak kat atas kepala. Bukan satu sembahan tetapi kemuliaan. Orang yang bercapal tanda kemuliaan. Di sana ada keberkatan. Jangan memperlekehkan. Kita ni siapa dia? Kita ni tak ada apa-apa. Kalau Allah Ta'ala bagi ilmu kat kita, kita ni وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, sikit sangat. Tak ada apa, nothing. Hatta Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata apa? Kalaulah nak dibanding kita ni, termasuk sekalian beliau, dengan debu yang lekat di tapak kaki kuda para sahabat, maka kita tak ada apa-apa. Tu Imam Syafi'i kata, ni debu. Apatah lagi capal baginda Nabi SAW yang mengatasi seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Kalau nak panjang lagi, tak sempat selesai. InsyaAllah saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurniakan kepada kita rasa kita ni hina, kita ni tak ada apa-apa, kita ni tidak, walaupun kita datang solat, walaupun kita datang, kita tak ada apa-apa, kita ni tak ada apa-apa. Sebab tu dalam sebuah ibarat yang disebutkan oleh para ulama, dia kata apa? Rubba ma'siyatin rubbama qaddara laka al-ma'siyah wa rubbama qaddara laka at-ta'ah wa lam yaftah laka babal qabul. Barangkali maksiat mengatasi kamu, barangkali ketaatan mengatasi kamu. Maksud dia, Allah Ta'ala buka pintu nak buat maksiat, kita boleh buat. Allah Ta'ala buka pintu ketaatan, kita boleh buat, tetapi kita tak buat. Walam yaftah laka babal qabul. Jadi kita tak buat. Maksiat, aku boleh buat, tapi kita tahan tak buat. Ataupun ketaatan, kita buat, larat semua, tapi kita tak buat. Tapi Allah Ta'ala tak buka, tak bagi, tak izinkan kita buat. Kemudian disebut apa? Rubba ma'asiyatin awrathat dhullan wan kisara. Disebut apa? Wa rubbama qaddara al-ma'siyah kana sababan lil wusul. Boleh jadi kamu, Allah Ta'ala buka pintu maksiat kepada kamu dan kamu lakukan dia, dan kelakuan kamu melakukan maksiat tersebut itu adalah sebabnya kamu sampai kepada Allah Ta'ala. Lepas tu disebut rubba ma'asiyatin awrathat dhullan wan kisara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Berapa banyak maksiat yang dilakukan oleh mana-mana hamba itu, apabila maksiat tersebut menghasilkan rasa hina dan rasa inkisar, dia ni jadi orang yang baik setelah itu, lebih baik daripada orang yang melakukan ketaatan tetapi menghasilkan rasa aku hebat dan aku paling baik, paling bagus pada kamu yang melakukan maksiat tadi ini. Sebab tu dalam hadis tersebut, innar rajula
la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya mana-mana orang melakukan amalan ahli syurga tetapi hanya semata untuk memperlihatkan kepada manusia, nescaya dia dari kalangan ahli neraka. Jadi seseorang melakukan maksiat hendaklah merasa aku ni rendah di sisi Allah, tidak ada apa-apa, aku melakukan dengan taufik Allah, hidayah daripada Allah, bantuan kasih sayang. Kalaulah bukan kerana kasih Allah Ta'ala kepada kita, kita tak buat taat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah melakukan ketaatan, istiqamah dalam menjadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa merendah diri. Man tawaddu'a lillahi rafa'ah, orang yang merendah diri kerana Allah Ta'ala akan tinggikan darjat dia, insyaAllah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.